Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Amira Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 8 Jun 2023. Kita ke berita utama. Hubungan akrab antara Malaysia dan Indonesia berjaya menyelesaikan pelbagai isu yang berlarutan sejak berpuluh tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dalam sejarah hubungan dua hala mana-mana negara dunia, peningkatan kerjasama dan persefahaman dalam masa singkat dengan Indonesia disifatkan luar biasa melalui satu bentuk perundingan yang dianggap keluarga dan sahabat. Sementara itu, bersempena lawatan kerja Presiden Indonesia Joko Widodo ke Malaysia kali ini, beberapa memorandum persefahaman turut dimeterai. Bidang kerjasama itu termasuklah antara Polis Diraja Malaysia dan Polis di Indonesia, aspek pertahanan negara, perdagangan dan pelaburan, termasuk soal pekerja dan isu di sempadan dalam mendukung ibu negara Indonesia di Kalimantan demi memperkukuhkan pembangunan di sempadan. Terdahulu, Anwar dan Jokowi menyaksikan pertukaran 6 instrumen dua hala yang ditandatangani kedua-dua negara, antaranya Perjanjian Lintas Sempadan, Keselamatan Perairan iaitu perjanjian berkaitan persempadanan laut wilayah kedua-dua negara di bahagian paling selatan Selat Melaka dan persempadanan laut wilayah dua negara di Laut Sulawesi. Seramai 10,109 orang daripada 373,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2022 memperoleh keputusan cemerlang semua A. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Pakarudin Ghazali berkata, jumlah calon cemerlang itu meningkat 2.7% berbanding 9,696 orang pada SPM 2021. Beliau berkata seramai lebih 75,000 calon atau 20.1% pula memperoleh keputusan sekurang-kurangnya kepujian. Tambahnya, pencapaian calon SPM 2022 ini juga merekodkan peningkatan apabila jumlah layak dapat sijil meningkat kepada 91.6%. Peratus layak dapat sijil itu adalah terbaik sejak syarat persijilan 2013 diperkenalkan dan buat julung kalinya, melebihi 90%. Jelasnya, berdasarkan syarat pensijilan SPM yang ditetapkan mulai tahun 2013, calon mesti memperoleh sekurang-kurangnya lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah untuk layak memperoleh sijil SPM. Ketiadaan mekanisme untuk mengawal selia barangan bersubsidi kepada kumpulan sasar menyebabkan berlakunya ketirisan sehingga ia turut dinikmati warga asing. Sumber industri yang terlibat dalam soal dasar berkata, setakat ini tiada kementerian atau agensi yang mempunyai punca kuasa yang menyelesaikan isu itu. Katanya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sebagai punca kuasa utama dalam isu barangan kepenggunaan juga didakwa tidak mempunyai kuasa yang benar-benar mutlak untuk menyelia ketirisan subsidi barangan kepenggunaan. Kongsinya lagi, hal itu mengakibatkan 2 juta warga asing yang berada di negara ini turut menikmati pelbagai subsidi barangan yang sepatutnya disalurkan kepada warga tempatan yang benar-benar layak. Semalam, utusan Malaysia melaporkan sejumlah 19 bilion ringgit atau 30% daripada keseluruhan 66.3 bilion ringgit dalam bentuk barangan bersubsidi tiris ke tangan warga asing pada 2022, termasuk warga negara Singapura yang semakin ramai membeli belah di Johor kesan daripada kejatuhan ringgit Malaysia. Jambatan Bagan Datuk Sejagob yang baru dibuka kepada umum pada 31 Mei lalu dibina berpandukan piawaian ISO dan selamat digunakan. Menerusi laporan Kosmo, sumber kontraktor turut menafikan terdapat kerosakan seperti dalam video yang tular di media sosial sejak malam tadi. Jelasnya, video rekahan yang didakwa itu adalah bukaan bagi membolehkan konkrit di struktur jambatan tersebut mengembang dan menguncup. Malah apa yang ditunjukkan menerusi rakaman video itu bukanlah rekahan kerana sifatnya tidak selari dengan ciri-ciri rekah. Sementara itu, tinjauan di lokasi menunjukkan beberapa pekerja sedang melakukan kerja-kerja berkaitan di struktur jambatan berkenaan. Sehingga kini, semua jenis kenderaan masih lagi boleh melalui jambatan itu memandangkan tiada penutupan yang dilakukan setakat ini. Utusan Malaysia dan Kosmo melancarkan satu lagi produk terbaru,
apa yang ada dalam Iklaneka. Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi. Apa yang anda cari, semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Kerajaan Singapura memohon maaf kepada Malaysia berikutan tindakan pelawak dari Republik itu Jocelyn Chia menggunakan isu sensitif membabitkan negara di dalam persembahan komedinya. Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia, Vanu Gopala Menon berkata, beliau sendiri amat terkejut dengan tindakan pelawak kelahiran negara tersebut sehingga menyinggung seluruh rakyat Malaysia. Menurut beliau, Chia tidak lagi memegang kewarganegaraan Singapura sekaligus tindakan pelawak tersebut tidak mencerminkan pandangan negara itu terhadap Malaysia. Terdahulu, Jocelyn melalui sebuah rakaman video berdurasi 1 minit 29 saat yang dimuat naik di aplikasi TikTok mempelekeh Malaysia termasuk isu mengenai kehilangan pesawat Malaysia MH370. Menteri Luar Negeri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam satu kenyataan semalam turut kesal dan mengecam tindakan wanita berkenaan yang tiada sensitiviti dan bertentangan dengan nilai-nilai ketimuran negara Asia. Wanita yang mendakwa dirinya kekasih kepada pemain bola sepak Sabah FC memuat naik sebuah video yang mengandungi beberapa gambar menunjukkan dirinya telah dicederakan oleh pemain itu. Perbuatan terbabit menyebabkan anggota badannya yang lebam serta beberapa kesan calar sebelum mendapatkan rawatan susulan di sebuah klinik swasta. Wanita yang dikenali sebagai Dr. Hana Ros itu memuat naik video itu beberapa jam lalu sebelum meraih ratusan komen di Instagram miliknya. Dalam pada itu, pemain tersebut telah ditahan pihak polis untuk membantu siasatan. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 323 427 Kanun Keseksaan. Bagaimanapun, suspek telah dibebaskan dengan jaminan polis. Kita beralih ke berita luar negara. Indonesia yang merupakan salah sebuah negara paling tinggi melakukan pencemaran plastik akan menghentikan penggunaan plastik sekali guna secara berperingkat menjelang akhir 2029. Menteri Alam Sekitar dan Perhutanannya, Siti Nurbaya berkata, pengumuman itu dibuat ketika negara berkenaan menyasarkan untuk mencapai matlamat sifar sisa plastik menjelang 2040. Indonesia menghasilkan 68.5 juta tan sampah pada 2022 dengan lebih 18% daripadanya adalah plastik. Saintis memberi amaran bahawa ais di lautan Arktik akan mencair sepenuhnya ketika musim panas kira-kira sedekad lebih awal berbanding jangkaan. Jurnal Nature Communication menerbitkan satu kajian yang meramalkan fenomena berkenaan berlaku sekitar September 2030. Menurut penyelidik, meskipun tahap pemanasan bumi berkurangan dengan ketara, dataran ais tersebut tetap diramal hilang pada musim panas menjelang 2050. Dataran ais berkenaan mengalami pengurangan pada 1979 hingga 2019 dan sebahagian besarnya berpunca daripada pencemaran yang disebabkan oleh manusia, pemanasan planet dan trend pencairan yang dipandang remeh oleh model sebelumnya. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita ke berita ekonomi negara. Klinik Umrah siri ke-6 anjuran syarikat pengendali umrah dan haji Andalusia Travel and Tours yang Berhad Andalusia kembali lagi selepas kali terakhir diadakan pada 2019 berikutan pandemik COVID-19.
Dihadiri kira-kira 211 agensi pelancongan dan penerbangan dari seluruh negara, pengarah dan penasihat Undang-Undang Andalusia, Ida Rizwana Idris menjelaskan program itu dilaksanakan bagi berkongsi pendapat dalam kalangan agensi di samping memberi penambahbaikan ilmu kepada pinggiat industri pelancongan umrah. Yang kita tawarkan, yang paling utama sekali, kita ada perkongsian daripada travel airline sendiri, airline yang menawarkan tiket-tiket untuk umrah. Kebanyakan kadang-kadang banyak travel agency umrah ni susah nak dapat akses kepada airline, so kita bawakan semua airline yang menawarkan tiket umrah untuk ada pada hari ini. Dalam pada itu, Andalusia turut melancarkan brosur 1445 Hijrah yang berwajah baru untuk memudahkan bakal jemaah melakukan pilihan berdasarkan pakej-pakej dan maklumat lengkap. Tahun ini kita ada sedikit kelebihan di mana pakej umrah kita ni kita dah bahagikan kepada 4 kategori, iaitu kategori yang paling mampu milik itu pakej ekonomi, jarak dia lebih kurang dalam 780 meter. Kemudian kita ada pakej yang sederhana ni paling ramai yang diminati kerana dia tak ekonomi dan dia masih dekat. Dia dekat, dan kemudian jarak dekat pun juga diminati kerana ada hotel Safwa. Dan last sekali pakej premium bagi mereka yang nakkan pakej betul-betul luxury bersama dengan tiket kereta api sekali. Kerajaan tidak bercadang menaikkan harga minyak masak paket bersubsidi kerana rakyat masih bergelut dengan kenaikan kos sara hidup ketika ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, bagaimanapun kerajaan akan memperkenal mekanisme subsidi bersasar selepas sistem pengkalan data utama PADU siap sepenuhnya. Beliau berkata demikian menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Shah Alam Azli Yusof jika kerajaan berhasrat menaikkan harga minyak masak paket bersubsidi sebagai langkah mengurangkan ketirisan. Salahuddin berkata kerajaan menggalakkan minyak masak terpakai di perkasa kerana ia berpotensi menjadi sumber ekonomi khususnya bagi suri rumah dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Oleh itu katanya kementerian telah mengadakan perbincangan awal dengan Petronas yang boleh berperanan sebagai agensi kerajaan untuk membawa industri itu menjadi ekonomi skala yang membantu menambah pendapatan negara dan golongan terlibat. Berita sukan. Pengendali Sabah FC Dato' Ong Kim Swee yakin pasukannya mampu mengelak daripada menerima nasib sama seperti yang diterima Selangor dan Kedah menjelang aksi Liga Super berdepan PDRM FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya malam ini. Kim Swee berkata perubahan dan cabaran lebih sukar akan dihadapi oleh semua pasukan apabila memasuki pusingan kedua perlawanan dan meminta agar anak buahnya turun dengan penuh semangat. Tambahnya lagi, anak buahnya tentu sekali telah belajar daripada kesilapan perlawanan pertama dan bakal menerapkan taktikal yang lebih baik bagi menentang PDRM. Terdahulu dalam aksi pertama, menyaksikan The Rhinos mudah membenam PDRM FC 4-0 di Stadium Likas pada 25 Februari lalu. Pengendali sementara Kelantan United, Nazrul Erwan Makmur, menuntut agar barisan pemain import pasukan itu segera diganti pada jendela perpindahan kedua pemain Julai ini. Nazrul Erwan berkata sedemikian kerana menilai pemain import kelab itu tidak membantu skuad Kijang Hijau susulan kekalahan memalukan 1-7 di tangan Selangor FC di Stadium Sultan Muhammad ke-4 malam tadi. Beliau turut berharap pihak pengurusan pasukan dapat bertindak segera untuk menggantikan pemain-pemain import dengan pemain yang lebih berkualiti, terutama di barisan tengah dan serangan. Dalam pada itu, dia turut memberitahu bahawa kehadiran Ketua Jurulatih baharu, Elton Silva, juga tidak akan mampu merubah keadaan sekiranya barisan pemain menunjukkan prestasi di bawah keupayaan sebenar. Sebagai penutup 15 minit MTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 9 Jun 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amira Shasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.